Kesilapan je dia tak kacau. Perkara ni boleh katakan wajib untuk dibuat. Kalau kita nak pokok kita sihat, tanaman kita cantik, kita kena buat benda ni. Bacaan tepat dekat 6.0. Yang ni yang kita mahu kan? Okey, hai, saya Adinapi, cikgu tanaman anda. Okey, hari ni saya nak ajar sikit korang macam mana cara bancuh baja AB dengan betul. Sebab banyak saya tengok ada orang yang bancuh baja AB tapi cara diorang tu salah. Maksudnya diorang tak menggunakan proses-proses bancuhan yang betul dan itu yang menyebabkan pokok diorang kadang-kadang tak jadi. Okey, jom saya tunjuk kat korang. Okey, ni air macam biasalah air. Okey, apa yang korang perlu ialah ni isi meter. Okey, isi meter. Dan satu lagi pH meter. Yang saya guna ni pH meter daripada isi meter daripada Aqua Pro dan pH meter daripada Hana Instrument lah. Yang dua ni boleh dia reliable lah, boleh dipakai. Tak adalah teruk sangat dia punya bacaan tu. Sebelum kita bancuh baja AB, kita kena check dulu berapa pH dengan isi air kosong kita. Okey, faham? Okey, kita check dulu kita punya isi air baja. Isi air kosong kita jangan lebih daripada, kalau kita baca jangan lebih daripada 200-300. Okay, mesti bawah daripada itu. Kalau bacaan pH meter Hana, dia mesti bawah daripada 0.2. Kalau lebih daripada itu, air kosong kita, maksudnya air daripada air sumber JBA ataupun air lombong ke air boring, jangan air kita tu lebih daripada 0.2 ataupun 200. Yang tu maksudnya air kita dah ada logam berat. Okey, isi air baja kita dalam, nampak tak? Okey, isi air baja 61 macam tu. Okey, ni maksudnya 0.06 kalau bacaan Hana punya. Okey, kemudian kita baca kita punya pH pula. pH sumber air kita. Okey. Kita baca pH sumber air kita, boleh nampak tak? Okey, bacaan dia 8.3. pH air kita 8.3. Okey. Kita nak bancuh baja AB ni, kita kena tahu kita punya pH dulu. Kita kena tahu isi dia berapa. Lepas tu, baru kita start bancuh baja AB. Saya biasa bancuh baja B dulu sebab baja B ni dia tak ada kalsium. Untuk 1 liter air, saya nak bancuh lebih kurang isi dalam 2000 ataupun 2.0. Saya perlukan, kalau baja saya, dalam 3 liter air. Tak silap saya lah. Okey, 1 liter. 1 ml. 2 ml. 3 ml. Okey. Ni bancuhan baja B saya. Basuh ni dulu, shrink saya ni. Lepas tu kita kacau dulu. Banyak orang saya tengok dia tak kacau tau. Dia kesilapan je dia tak kacau. Jadi sepatut kita kacau dulu. Jangan sampai parti baja A dan baja B ni bercampur. Dia boleh campur tapi dalam bukan bentuk parti lah. Okey, kita dah masuk baja B. Kita masukkan baja A pula. Tadi baja B saya masukkan 3 ml. So baja A pun saya akan masukkan 3 ml juga. Sama. Okey, 1 ml. 2 ml. 3 ml. Okey. Okey, lepas masuk baja B pun, baja A kita kacau macam biasa. Kacau ni, pengacau, kita mesti menggunakan kayu ataupun plastik. Pipe PVC tu kan, boleh pakai. Jangan kita guna besi. Sebab kalau besi ni dia takut ada reaction antara besi tu. Sebab besi kan dia ada karat, dia ada ferrum apa semua kan. So, better kita guna kayu ataupun
pipe PVC. Okey, lepas kita kacau, kita check isi kita dulu. Kita mesti dapatkan isi. Sebagai contoh, saya kata saya nak isi saya dalam 2.0 kan, ataupun 2000. Okey, boleh nampak bacaan dalam 2200. Okey, baca sampai dia stabil. Bacaan sampai dia stabil lebih kurang 2173. 2173 ni dia bukan exact number. Tadi kan kita dah baca kita punya air ada 60 dia punya isi kan. So bacaan dia ni 2163 2170 ni. Maksud kita kena tolak dengan 60 tadi. Anda kata kalau baja kita air kosong kita tu ada dalam 100 ke ataupun ada 200. So kita kena tolak. Kita janganlah baca sini 2000. Kita kena lebihkan jadi 2200 sebab kita kena tolak apa yang ada dekat dalam baja tu. Okey, yang ni maksudnya bacaan isi saya ni lebih kurang dalam 2100. Dia plus minus sikit tu tak apa. Okey, lepas kita dapat isi kita yang sesuai, kita kena check pH air kita. pH lepas bancuh baja sebab air baja ni pokok nak makan. pH kita mesti duduk dalam lingkungan 5.8 ke 6.2. Nak cantik lagi 6.0. Dia kelonggaran dia daripada 5.5 ke 6.5 sebenarnya. Tapi saya suka baca dalam 5.8 ke 6.2. Saya ambil bacaan dia dalam 6 setepat yang mungkin lah. Okey, bacaan pH saya dalam 5.7. Kalau ikutkan ni dah cantik lah dah. Dah boleh sangat dah guna untuk pokok kita. Tapi anda kata kalau bacaan kita terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, saya akan turunkan bacaan pH ni kalau turunkan pH bacaan dia dalam kita kena guna, kalau turunkan pH kita kena guna phosphoric acid. Tapi kalau kita nak naikkan pH, kita guna apa yang dipanggil iaitu potassium hydroxide. Ni, potassium hydroxide. Boleh nampak? Potassium hydroxide. Saya guna ni untuk naikkan. Okey, saya kata saya nak naikkan 6 tadi kan. Tadi bacaan pH saya dalam 7. So saya nak naikkan 6. Benda ni datang dalam keping-keping macam ni Dia keping macam ni je. Saya nak naikkan 6, saya ambil sikit gila. Sikit sebanyak itu je. Sebab ni 1 liter air. Kalau dalam gallon besar tu dia guna banyak lagi. Okey. Lepas masuk tu kita kacau. Saya suka bacaan dia dalam 5.8 ke 6.2. Saya tak suka bacaan dia terlalu ni. Sebenarnya turun 0.1 sebenarnya dah banyak tau. Dia punya lari tu. So saya akan kacau. Nanti kita akan baca kita punya pH akan naik. pH kita akan naik. Okey, saya harap dapat dalam 6 ke 6 lah. Dapat cantik 6 lah kalau cantiknya. Okey, kita try baca Tadi dia 5.7, sekarang bacaan dia dah naik, nampak? 5.9. Cantik ni. 5.8. Bacaan sampai dia stabil. Kau boleh tengok Okey. Tadi 5.7 kan? Okey, dia dah naik 5.8. Okey, saya try naik sikit lagi Saya tambah sikit aja lagi. Banyak lebih kurang macam tadi. Sikit macam tadi, nampak Sikit macam tadi. Sebab kalau bacaan ni, kalau kita buat hidroponik pun sama dia punya cara bancuhan baja. Fertigasi dengan hidroponik tu tak jauh beza sebenarnya. Okey, dah siap. Kita try banca balik. Okey, nampaknya bacaan tepat dekat 6.0. Nampak? Yang ni yang kita mahu kan.
kita nak baca kita punya pH mesti dalam 6.0. Sebab apa nak 6.0? Yang ni berkaitan dengan pH nutrient, bukan maksud saya. Nutrient availability pH. Dekat pH mana nutrient tu dia available. Dia tak orang kata apa? Dia kalau dia bawah sangat ada unsur dia tak makan, tinggi sangat ada unsur tak makan. Tapi kalau duduk dekat 6 ni, semua dia makan. Bila bacaan pH kita dah 6, barulah kita boleh bagi dekat pokok kita. Biasanya orang dia tak jaga pH ni. Dia ambil air daripada lombong, ambil air daripada sungai ataupun daripada boring. Sedangkan air JBA kita pun, air dia bertukar-tukar sebenarnya. Kejap kang terlalu akali, kejap kang acidic. Macam hari ni bacaan air saya 8 point lebih. 8.3 tadi bacaan air dia. 8.3. Sedangkan hari-hari sebelum ni bacaan dia dalam 6.8, 7.5. So dia berubah-ubah. Dia takkan sama setiap hari tu. Dia ada beza dia. So perkara ni dikira boleh katakan wajib untuk dibuat. Kalau kita nak pokok kita sihat, tanaman kita cantik, kita kena buat benda ni. Okey. Kebiasaannya baja saya, kalau saya bancuh, dia punya pH tu akan jatuh sampai 5.4 ataupun 5.3. So sebab tu saya perlukan potassium hydroxide. Saya perlukan potassium hydroxide ni lebih. Saya tak perlukan phosphoric acid sebab baja saya ni memang dia acidic sikit. Kalau saya buat hidroponik, hidroponik saya memerlukan phosphoric acid. Sebabnya bila ada pertukaran unsur, pokok tu serap nutrien daripada air solution kita tu, air baja kita tu akan ada perubahan pH. Orang panggil pH drift. Kalau macam saya ada buat hidroponik kangkung ataupun saya tanam pakcoy apa semua kan, mula-mula memang saya dah set 6. Tapi nanti dalam 3-4 hari saya check balik dia dah naik 7. So saya kena turunkan balik lah dia punya pH tu. Okey. Itu saja daripada saya hari ni. Kalau anda dapat sesuatu daripada video ini, boleh share dengan kawan-kawan korang. Mana yang tak tahu lagi, mana yang baru datang dekat channel saya ni. Channel saya ni banyak share pasal pertanian dan tanaman-tanaman di rumah ataupun di ladang. Okey, Assalamualaikum.